Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz harap kamu semua berada dalam keadaan sehat dan walafiat. Baiklah, pada minggu yang lepas kita telah pun membaca surah At-Takatsur dengan bacaan yang betul dan bertajwid. Dan kamu semua pun telah berjaya merakam bacaan kamu dan menghantar bacaan kamu kepada ustaz melalui WhatsApp, rakaman berbentuk video dan juga rakaman berbentuk audio. Ada yang hantar bentuk video, ada yang hantar bentuk audio. Baiklah, pada kali ini kita akan menghafaz surah At-Takatsur. Menghafaz ni maksudnya apa? Menghafaz ni maksudnya kita boleh baca surah ini tanpa lihat dengan betul dan bertajwid. Baiklah. Perdengarkan contoh bacaan surah At-Takatsur. Baiklah, Ustaz akan perdengarkan bacaan surah At-Takatsur. Bimbing murid membaca surah At-Takatsur dengan betul dan bertajwid. Kamu hendaklah membaca surah At-Takatsur di hadapan ibu bapa kamu, kemudian cuba untuk menghafaznya, kemudian rakam video hafazan tersebut secara video, ya, bukan secara audio. Rakam secara video tanpa melihat buku ataupun surah At-Takatsur. Baiklah. Baiklah, kita perdengarkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Baiklah murid-murid, Ustaz harap kamu boleh baca surah At-Takatsur dengan betul dan bertajwid. Kemudian cuba untuk menghafaz surah ini pada akhir sesi pembelajaran kita nanti, ya. Satu tips daripada Ustaz kepada murid-murid yang susah nak menghafaz. Pertama sekali, apabila kita nak menghafaz tu, cuba kita tengok dulu surah ni, tanpa kita sebut apa-apa pun. Kita tengok ayat pertama, kita tengok contoh dekat sini, Ustaz bagi contoh dia. Contoh dia, Ustaz kita ambil ayat yang ke-6 ni, ya. Yang ni tips ni Ustaz guna untuk diri Ustaz lah, tapi kamu boleh cuba untuk diri kamu juga. Contoh, kamu tengok ayat yang ke-6 ni, perkataan huruf dia dulu. Huruf lam, jangan sebut, ni Ustaz bagi contoh. Tapi kamu tengok, kemudian jangan sebut, tengok je dulu. Okey, dah habis tengok. Okey, kemudian cuba baca, pandang tempat lain. Pandang tempat lain. Cuba baca, cuba ulang balik huruf yang kamu lihat dekat ayat yang ke-6 tadi. Mesti akan dapat beberapa huruf. Kemudian ulang balik langkah ini sebanyak 2 kali hingga 3 kali hingga boleh dapat keseluruhan ayat yang 6 ni. InsyaAllah, kalau teknik ni yang kamu buat, kamu akan dapat hafal keseluruhan surah ni.
Okey. Seterusnya kita pindah kepada muka surat yang ke-15. Okey, kita tengok arahan dia dekat sini. Minta murid menghafaz surah At-Takatsur secara tikrar. Tikrar ni berulang-ulang. Berulang-ulang bersama-sama dengan rakan. Kalau dekat rumah bersama-sama dengan ibu bapa. Pastikan murid meneliti persamaan kalimah yang terdapat dalam surah At-Takatsur kerana terdapat kalimah yang berulang. Contoh dekat sini, kamu tengok ayat yang kelima. Perkataan yang terakhir iaitu al-yaqin. Berulang pada ayat yang ketujuh. Perkataan yang terakhir juga al-yaqin. Kalau kita lihat pada keseluruhan surah ini, ada dua kali al-yaqin akan berulang, iaitu ayat yang kelima dan ayat yang ke-7. Ada tak perkataan yang lain? Ada? Betul. Perkataan ta'lamuna. Ayat yang ketiga dengan ta'lamuna. Ayat yang keempat pun berulang juga. Okey. Ada juga perkataan lain? Ada. Ta'lamuna. Pun berulang pada ayat yang kelima. Okey, baiklah murid-murid. Jom kita tengok. Okey, nampak dekat sini. Dia kata baca sebanyak 5 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Baca sebanyak 5 kali. Ulang balik semula. Alhaakumut takatsur. Kemudian ulang lagi. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Baiklah. Ini adalah salah satu teknik cara untuk menghafaz. Adapun teknik yang Ustaz cakap tadi tu adalah teknik lihat saja. Okey. Contoh kat sini kita tengok kan. Ni. Okey, kita lihat dekat sini. Lihat jangan sebut ya. Sebab kalau kita sebut, ada dua perkara yang kita akan buat nanti. Yang pertama sekali kita kena buat adalah lihat je. Lihat. Habis. Okey, tutup mata, pusing tempat lain. Cuba sebut. Thumma. Ada tak? Ada. Apa lagi yang kita ingat? La tarawunna. Ada, betul. Ada sambungan dia. La tarawunnaha. Ainal yaqin. Teknik ni, kalau kamu faham, okey, masa kita menaiki kereta, kan? Masa kita menaiki kereta, kemudian ayah kita bawa kereta tu dalam keadaan yang tidak berapa laju dan tidak berapa perlahan. Sedang-sedang lah. Ataupun kadang-kadang ayah kita bawa dalam keadaan laju. Kemudian bila kita naik kenderaan tu dalam keadaan laju, tiba-tiba kita berselisih. Berselisih ni maksudnya kita sedang dalam perjalanan dalam kereta tu, kita berjumpa lah, terselisih dengan seorang guru dekat sekolah kita. Contohnya nama gurunya, nama ustaz lah kan. Okey, Ustaz Ashraf. Terselisih. Masa terselisih tu, kamu nampak ustaz tengah bawa kereta bersama dengan rakan guru yang lain. Tapi ustaz pakai kereta masa tu warna kuning. Contoh warna kuning. Biasanya yang kamu nampak ustaz bawa kereta warna merah ataupun warna putih. Tiba-tiba hari tu ustaz bawa warna kuning. Tapi orang yang kamu nampak memang Ustaz Ashraf. Benda yang pertama sekali yang akan terlintas dalam kepala adalah Ustaz Ashraf. Belum cakap lagi tu baru ternampak je sebab dia terselisih. Ternampak Ustaz Ashraf. Tapi kereta warna kuning. Ustaz beli kereta baru ke? Kereta ustaz rosak ke? Ustaz pakai kereta orang lain ke?
Ada berbagai-bagai tanggapan. Asalnya adalah mata tadi. Mata tadi yang nampak dulu. Nampak. Ustaz Ashraf naik kereta warna kuning. Macam tu lah kita aplikasikan cara tu untuk menghafaz surah At-Takatsur ni. Kita tengok dulu. Nak tengok seminit pun boleh. Kita tengok ayat tu seminit. Lepas tu kita tutup mata, pandang tempat lain, kita hafal. Kita cuba ulang balik apa kalimah yang kita dah tengok seminit yang lalu tadi. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat muka surat yang ke-16. Okey. Tasmi' hafazan. Tasmi' ni bahasa Arab, maksud dia memperdengarkan. Hafazan. Okey, baiklah. Ustaz nak kamu cuba untuk memperdengarkan hafazan surah At-Takatsur ini di hadapan ibu bapa kamu tanpa kamu lihat. Dengar, minta kamu baca dulu ayat yang pertama ni, kemudian minta mak dengar ataupun ayah dengar. Alhaakumut takatsur. Okey, cuba minta mak dengar. Tapi jangan tengok. Jangan tengok surah ni. Okey. Kemudian dah dapat, ulang ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian ulang sehingga habis ayat yang ke-8. Okey, baiklah. Tasmi'. Apa maksud tasmi'? Satu kaedah membetulkan bacaan murid secara langsung. Dan juga dapat mengenal pasti tahap peningkatan bacaan murid. Tasmi' ni, kamu memperdengarkan bacaan kamu kepada ibu bapa, kalau dekat sekolah dengan ustaz lah. Kemudian apabila berlaku kesalahan, ustaz akan terus direct tegur. Al-maqabir. Contoh hatta zurtumul maqabir. Ustaz terus betulkan maqabir. Kalla. Ustaz terus sambungkan. Kalla saw. Lepas tu kamu terus baca. Kalla sawfa ta'lamun. Macam tu lah dekat rumah. Dekat rumah kamu baca direct dengan mak bapa, dengan ibu ayah. Kemudian ibu ayah akan terus betulkan bacaan tersebut. Ibu ayah boleh tengok buku. Kalau mana ibu ayah yang tak hafal, mak ayah boleh tengok buku. Anak jangan tengok buku. Bagi dia hafal ya. Tasmi', nampak ni. Tasmi' hafazan surah At-Takatsur bersama-sama dengan rakan. Kalau di rumah, bersama-sama dengan mak ayah lah. Ataupun dengan adik-beradik. Pastikan murid membaca dan menghafaz surah At-Takatsur dengan betul dan bertajwid. Pastikan. Sebab objektif kita dekat dalam kelas ni adalah untuk menghafaz surah At-Takatsur. Walau bagaimanapun Ustaz pasti ramai yang dah hafal surah At-Takatsur ni. Cuma Ustaz nak teruskan lagi sesi pembelajaran kita ni kan. Sebab minggu lepas kita dah membaca surah At-Takatsur, minggu ni kita hafaz. Okey, baiklah. Seterusnya hafaz dan amalkan. Ni dia. Amalkan ni bagus ni. Bukan amalkan pagi baca, tengah hari baca. Boleh juga waktu tu. Amalkan ni, kamu boleh amalkan bacaan surah At-Takatsur dalam solat. Nampak ni. Solat subuh, baca surah At-Takatsur. Al-Fatihah, rakaat pertama, kemudian baca surah At-Takatsur. Kemudian sembahyang zuhur pun boleh bawa surah At-Takatsur. Sembahyang asar boleh, maghrib boleh, isyak boleh. Tak ada ditetapkan mana-mana untuk baca surah At-Takatsur, hanya solat yang tertentu sahaja. Sebab dalam Al-Quran kata faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang kita terlintas nak baca, surah apa, ayat apa dalam Al-Quran, baca dalam solat, baca. Okey. Kemudian baca yang ni pertandingan hafazan Al-Quran. Okey. Tahun ni kita tak tahu lagi kita buat ke tidak pertandingan hafazan Al-Quran. Okey. Kemudian dalam kapal terbang, kemudian dengan guru. Tapi dalam solat seharian ni memang kita boleh buat ya. Mana yang dah hafal, mana yang dah hafaz, boleh terus baca surah At-Takatsur dalam solat. Galakkan murid melazimi bacaan Al-Quran dengan ibu bapa di rumah. Nampak ni dekat sini nota guru ni. Okey, tengok kat sini. Galakkan murid melazimi. Melazimi ni maksudnya apa? Melazimi ni maksudnya membiasakan. Guru-guru menggalakkan murid untuk membiasakan bacaan Al-Quran dengan ibu bapa di rumah.
Ibu bapa kena dengar bacaan Al-Quran daripada anak. Ingatkan murid agar melazimi bacaan surah At-Takatsur dalam kehidupan harian. Ambil satu masa dalam 24 jam satu hari ni, ambil satu masa kejap je, 30 minit antara maghrib dengan isyak tu, kita dengarkan bacaan Al-Quran ataupun surah, ataupun kalau bacaan Iqra' anak-anak. Sebab kalau kita nak ambil masa pagi tu, kebanyakannya kita bekerja kan. Kadang tengah hari pun bekerja, petang penat dan nak rehat. Maghrib, solat maghrib sama-sama, lepas tu antara maghrib ke isyak tu semak bacaan anak-anak. Itu salah satu cara lah yang boleh kita gunakan untuk anak-anak. Sebab masa ustaz kecil-kecil dulu pun, ayah memang dia buat macam tu. Habis sembahyang maghrib, ustaz yang kena jadi imam. Masa tu sekolah rendah lagi. Ustaz yang kena jadi imam, dah jadi imam. Kalau waktu tu ada tetamu pula datang, habislah tetamu tu dengar pula bacaan kita jadi imam. Selepas tu, dah habis baca, duduk mengaji dengan dia. Mengaji sampai ke isyak. Selagi tak azan isyak, jangan berhenti. Walaupun hati kita waktu tu dudap nak tengok TV kan. Sebab waktu maghrib ke isyak ni, cerita TV best-best. Lebih-lebih lagi cerita orang dewasa ni. Drama pukul 3 tu, ya Allah. Waktu tu lah cabarannya. Okey, baiklah. Seterusnya kita pindah ke surah yang seterusnya. Surah Al-Qari'ah. Baiklah. Tajuk yang keempat. Menghafaz surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah pun kita dah baca pada sesi yang lalu. Kita dah baca ke? Kejap saya tengok. Ya. Kita dah baca surah Al-Qari'ah ya. Bukan surah 8 hari tu. Okey. Pada kali ini kita akan menghafaz surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid. Perdengarkan bacaan contoh dari pelbagai sumber. Bacaan contoh daripada pelbagai sumber ni kamu boleh dengar di YouTube. Ada banyak imam-imam muqri' yang boleh memperdengarkan bacaan surah Al-Qari'ah ni. Okey, kemudian minta murid membaca surah Al-Qari'ah dengan betul dan bertajwid. Nanti ibu bapa kamu akan perhatikan, akan mentasmi'kan bacaan kamu. Berikan penekanan pada sebutan makhraj. Makhraj ni sebutan huruf yang keluar daripada mulut kita. Dan sifat huruf, lembut ataupun tebal. Huruf tersebut. Okey, baiklah. Kita akan lihat baca surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baiklah, kita boleh gunakan kaedah yang pertama tadi dalam surah At-Takatsur. Kita lihat dulu satu persatu huruf, kemudian kita tutup mata, kemudian kita cuba ulang balik apa yang kita lihat tadi. Itu salah satu teknik untuk menghafaz
surah. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat muka surat yang ke-21. Kenal pasti dan hafaz. Kenal pasti dan hafaz. Baiklah. Minta murid menyatakan persamaan kalimah dalam surah Al-Qari'ah. Jelaskan cara sebutan izhar qamari dan idgham syamsi. Okey. Baiklah, cuba tengok perkataan yang sama. Mana? Ini dia. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Okey. Lagi? Ada perkataan yang sama? Mawazinuh, Mawazinuh. Lagi? Ada perkataan yang sama? Wama adraka, Wama adraka. Ya, betul. Lagi? Ada perkataan yang sama? Okey, baiklah. Okey, seterusnya kenal pasti sebutan kalimah-kalimah di bawah. Izhar qamari dan juga idgham syamsi. Al-Qari'ah, Adraka, Adraka. Wa amman, Wa amman. Mawazinuh. Ini kalimah yang berulang-ulang dalam surah Al-Qari'ah. Okey. Seterusnya kita lihat pada muka surat yang ke-22. Hafaz hingga lancar. Baiklah. Mula-mula baca ayat pertama hingga ayat ketiga. Hafaz sehingga lancar. Kemudian baca ayat pertama sambung sampai ayat yang kelima. Hafaz sampai lancar. Kemudian sambung sampai ayat yang ke-7. Kemudian sambung sampai ayat yang ke-10. InsyaAllah boleh hafaz. Baiklah murid-murid, alhamdulillah kamu telah berjaya menghafaz surah Al-Qari'ah dengan lancar. Jangan lupa membacanya dalam solat dan amalkan amalan harian. Baiklah. Berikan penekanan pada bacaan dengung 2 harakat pada kalimah mim syaddah dan nun syaddah. Ini wajibul gunnah. Okay. Contohnya macam ni lah. Okay. Nun syaddah. Nampak ni? Yauma yakununna. Tu kena dengung sebanyak 2 harakat. Fa'amma. Perkataan sebutan tu kena lama sebanyak 2 harakat. Fa'amma. Tak ada dengung. Tak ada. Kalau dengung, fa'amma man. Ada dengung kan? Wa amma man. Itu ada dengung. Kalau tak ada dengung, wa amma man. Seolah-olah tak ada syaddah. Baiklah. Okey, seterusnya baiklah, habis tajuk kita. Okey, ini tajuk pada minggu depan lah. Okey, dengan berakhirnya bacaan kedua-dua surah ini, surah At-Takatsur dan juga surah Al-Qari'ah, maka berakhirlah sesi pembelajaran kita pada kali ini. Ingat ya, pada kali ini Ustaz nak kamu hafaz, bukan baca, bukan setakat baca. Pada minggu lepas kita baca, pada minggu ini Ustaz nak kamu hafaz, sebab objektif yang pertama dia adalah hafaz, menghafaz surah ini. Surah Al-Qari'ah hafaz elok-elok, ambil masa elok-elok, hafaz, kemudian hantar melalui WhatsApp secara video ya, bukan audio. Yang perempuan pakai tudung elok-elok, jangan make up, tak payah make up, habis duit mak ayah nanti nak make up. Pakai tudung elok-elok. Yang lelaki pun sama. Okey, rakam melalui video, kemudian hantar ke Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, nama saya Muhammad Akmal daripada kelas 4 Ihsan. Ini adalah
rakaman video surah Al-Qari'ah dan juga surah At-Takatsur saya Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz pun baca, Ustaz pun dengar, Ustaz tengok, okey, barulah Ustaz boleh bagi makan cemerlang. Sebab ada penjaga yang tanya, kenapa Ustaz bagi baik je Ustaz? Kalau ada satu salah, Ustaz bagi baik. Kalau ada dua salah, Ustaz bagi memuaskan. Kalau tak ada salah, Ustaz bagi cemerlang. Okey. Cuba hafaz dengan baik. 2 surah je, tak banyak. Okey, baiklah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.